Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar semua kelas Asufi hari ini? Okey, cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat. Semua dah bangun ke belum ni? Okey, semoga semua sihat. Dah bersedia untuk kelas pada pagi ini. Okey, jadi pada hari ini, hari Selasa, 2 hari bulan 2, kita akan sambung kelas pengurusan diri kita pada hari ini. Sebelum tu, Cikgu Zihan akan cikgu nak imbas balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Minggu lepas kita dah belajar tentang pengurusan diri dalam aspek fizikal dan personality diri. Kita dah belajar tentang bagaimana penjagaan kebersihan anggota badan, macam mana cara untuk berdandan, dan macam mana cara untuk membersihkan pakaian. Cara lipat baju, awak pun dah hantar video, ada yang dah hantar gambar kepada cikgu. Mana yang belum hantar, ibu bapa penjaga boleh hantar lagi pada saya masih terima, mengikut kelapangan masing-masing. Tiada paksaan untuk hantar awal. So, jadi pada hari ini kita masuk masih dalam lagi unit 1, tajuk 1, tapi hari ini kita masuk tajuk kecil baru, iaitu penampilan diri. Apa yang dikatakan dengan penampilan diri ni? Penampilan diri ni rasanya semua orang tahu. Kalau anak-anak pun mesti tahu penampilan diri tu adalah macam apa? Cara kita berpakaian. Macam mana orang lihat kita, cara kita berpakaian. Sebelum cikgu pergi penerangan yang lebih mendalam, kita tengok hari ini apa dia objektif pada hari ini. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti cara-cara berpakaian mengikut situasi dan tempat. Yang kedua, murid akan mengetahui cara berpakaian dengan sopan dan bersih. Cuba murid-murid tengok gambar ni. Ni gambar apa ni? Gambar apa agak-agak? Ini adalah gambar pemain bola sepak. Cuba tengok cara pemain bola sepak ini berpakaian. Adakah betul pakaian yang dipakainya ni? Betul tak? Ini adalah pakaian yang betul yang dipakai oleh pemain bola sepak. Memakai jersey bola sepak. Awak tengok dia punya jersey, dia punya seluar, dia punya stokin dan dia punya kasut. Semua itu adalah betul. Jadi kira kita lihat penampilan diri dia ni betul menampilkan dia sebagai seorang pemain bola sepak. Gambar seterusnya, cuba tengok ni gambar siapa? Ni Afiq mesti kenal ni. Siapa ni? Fatin pun mesti kenal ni. Siapa ni agak-agak? Ini adalah Siti Nurhaliza, penyanyi yang terkenal tu. Apa yang cikgu nak awak tengok sekarang? Awak tengok cara dia berpakaian. Ini adalah salah satu contoh pakaian formal. Pakaian formal. Berbaju kurung, lengkap. Ini adalah contohnya pakaian formal. So, kalau awak pergi ke sekolah tu pun, itu pun dinamakan pakaian formal. Ini adalah contoh-contoh pakaian formal. Tadi kita dah tengok pemain bola sepak. Cara pakaian dia pemain bola sepak. Lepas tu kita tengok pakaian Siti Nurhaliza pula. So hari ini cikgu nak kaitkan pakaian pemain bola sepak ni dan juga pakaian yang dipakai oleh Siti Nurhaliza ini dalam tajuk kita, iaitu penampilan diri. Ini tajuk diri kita hari ini. Apa yang dimaksudkan dengan penampilan diri ni? Setiap hari kita mestilah berpakaian kemas dan menarik. Penampilan diri ni meliputi aspek pakaian, dandanan, kebersihan diri. Pakaian yang dipakai tu mestilah bersesuaian dengan tempat dan juga keadaan sekeliling. Kena sesuaikan dengan tempat. Kalau kita pergi sekolah, kita mestilah pakai baju sekolah. Betul? Kalau kita nak pakai baju sekolah, kita ke kebun, kita menyawit. Betul tak? So itu adalah dah salah. So hari ini kita akan tengok ini adalah contoh-contoh penampilan diri yang kemas. Kenapa kita perlu berpenampilan kemas dan menarik? Untuk apa? Pertama sekali, kita untuk rasa lebih yakin. Bila kita pakai dengan cantik,
Okey, kita akan rasa yakin. Yang kedua, orang pun nak dekat dengan kita kalau kita tampil cantik dan kemas. Orang suka dekat dengan kita, orang suka berkawan dengan kita. Adakah orang nak kawan dengan orang yang bau busuk? Tak nak kan? Awak pun tak nak dekat kalau kawan awak bau busuk kan? Okey, itu adalah kebaikan berpenampilan diri dengan kemas. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Kita tengok ini. Gambar yang pertama inilah pakaian sekolah. Okey, setiap hari awak pergi ke sekolah, pakai pakaian sekolah yang betul. Itu betul. Okey, yang kedua, tengok ni. Pakaian casual. Okey, casual ni adalah pakaian contoh kalau awak pergi BP Mall ke, pergi Aeon Big ke, pergi kedai-kedai ke, itu adalah contoh pakaian casual. Jeans dan t-shirt. Okey, untuk yang perempuan, jeans dengan t-shirt lengan panjang dan bertudung. Itu contohnya lah. Okey, seterusnya, okey, pakaian unit beruniform. Kalau kita hari Rabu kita pakai apa? Pakaian pengangkap. Itu adalah contoh pakaian unit beruniform. Okey, seterusnya tengok. Ini pakaian formal. Biasa ni cikgu lelaki dan cikgu perempuan biasa awak tengok kan kat sekolah. Macam ni lah pakaian formal. Macam Siti Nurhaliza pakai tadi, pakai baju kurung kan. Ini adalah contoh pakaian formal. Awak tengok Cikgu Gani pakai tie, pakai kemeja lengan panjang, pakai seluar dan berkasut. Cikgu Jai pun sama, baju kurung. Semua cikgu perempuan, semua kakak PPM pun pakai baju kurung, okey, yang lengkap. Ini adalah contoh pakaian formal. Okey, seterusnya ni pakaian sukan. Awak PJ setiap hari apa? Isnin kan? Okey, hari Isnin awak pakai baju PJ yang lengkap. Itu adalah pakaian sukan. So ini adalah contoh-contoh penampilan diri yang kemas dan betul mengikut situasi dan tempat. Okey, faham Senang je kan. Ni biasa awak selalu nampak. Okey, selalu nampak. Okey, awak pun kadang-kadang pakai pakaian yang ditunjukkan dalam gambar ini. Okey, seterusnya cikgu akan ajar tentang tata cara berpakaian dan tata susila di tempat awam. Okey. Ini adalah macam mana kita nak berkelakuan ataupun macam mana kita apabila kita berada di tempat-tempat awam. Okey, yang pertama kita akan pergi pusat membeli belah. Apa contoh pusat membeli belah? Siapa tahu? Okey, pusat membeli belah. Contohnya BP Mall, Aeon Big, The Store. Okey, itu adalah contoh-contoh pusat membeli belah. Okey, Eco tu pun itu pusat membeli belah lah juga. Okey, apa tata caranya? Okey, tata cara yang pertama, okey, kita hendaklah memakai pakaian yang sopan seperti kemeja T berseluar panjang dan berkasut. Okey, tak semestinya awak nak pergi kedai Eco. Mak, baju kurung je lah mak. Tak boleh macam tu. Awak kena pakai pakaian yang sesuai dan sopan. Okey, apa tata susilanya? Kalau kita dah beli barang, kita mesti beratur untuk bayar. Jangan pula awak, aku nak cepat. Okey, awak pun terus je potong line orang yang dah beratur. Itu adalah salah. Okey, seterusnya kita pergi dengan tata cara yang kedua, tata cara berpakaian yang kedua, iaitu ketika berada di taman rekreasi. Okey, apa contoh taman rekreasi? Siapa tahu? Tahu tak? Okey, contohnya Tasik Y, mana lagi? Wet World, mana lagi? Tanjung Emas dekat Muar tu. Itu adalah contoh-contoh taman rekreasi. So, macam mana pula cara kita nak berpakaian? Tata cara dia. Macam tata cara kita pakai pergi untuk bersukan lah kan? Pakaian yang sesuai untuk beriadah seperti pakaian sukan. Okey, macam mana pula tata susilanya? Menggunakan kemudahan di taman rekreasi secara berhemah. Macam mana dimaksudkan dengan berhemah ni? Berhemah ni maksudnya anda kata nampak anak kecil yang nak main buai. Okey, awak beralah lah. Bagi pula dia yang main. Okey, contoh lepas tu kalau awak main jongkan-jongkit atau awak main buaian juga. Okey, awak kenalah main dengan apa? Dengan berhati-hati dan janganlah kasar-kasar gunakan peralatan ataupun barang awam. Okey, itu contohnya. Okey, seterusnya ialah tata cara ketika berada di pantai. Okey, tempat berehat.
Okey, apa tata caranya? Tata caranya ialah berpakaian yang sesuai dan tidak menjolok mata. Menjolok mata ni apa? Senang cerita, jangan berpakaian yang tidak sesuai, yang seksi lah, senang cerita orang kata nak faham ni. Maksudnya seluar pendek, skirt pendek, itu menjolok mata lah. So, pakai pakaian yang sopan, okey, yang sesuai dengan keadaan tempat. Okey, macam mana tata susilanya? Okey, menjaga kebersihan pantai. Okay. So itu adalah contoh-contoh tata cara berpakaian dan tata susila di tempat-tempat awam. So hari ini kita dah belajar tadi, okay, cara berpenampilan diri dengan kemas, okay, menggunakan pakaian sekolah, pakaian casual, pakaian unik beruniform, pakaian formal dan juga pakaian sukan. Dan kita juga dah belajar tata cara berpakaian di pusat membeli belah, taman rekreasi dan juga pantai. Okey, saya rasa awak semua dah faham, okey, apa yang kita dah belajar pada hari ini. Cikgu pun tak nak panjang lebar sangat. Okey. So hari ini apa yang awak perlu buat? Okey, apa yang awak perlu buat ialah pada hari ini, okey, murid-murid dikehendaki memilih salah satu cara penampilan yang kemas, okey, iaitu dengan memilih sama ada untuk berpakaian sekolah atau berpakaian casual macam Siti Nurhaliza tadi, okey, atau berpakaian sukan macam ahli pemain bola sepak tadi, atau pakaian formal, okey, atau pakaian unit beruniform. Okey, pilih salah satu. Kalau contoh nak pakai pakaian sukan, okey, awak berpakaian sukan lengkap daripada atas sampai ke bawah. Okey, kalau pilih nak pakai baju formal, pakailah baju kurung lengkap bertudung berkasut. Okey, pakailah yang lengkap. Lepas tu cikgu minta tolong ibu bapa penjaga ambil gambar anak-anak, okey, yang dah pakai yang lengkap tu. Okey, ambil gambar kemudian hantar secara personal kepada saya. Boleh? Okey, saya hantar pada saya mengikut ke lapangan masing-masing. Tak ada paksaan untuk hantar awal ataupun sebagainya. Okey, ikut ke lapangan ibu bapa penjaga dan ikutlah mood anak-anak macam mana. Okey, bila dah siap ambil gambar, okey, hantar pada saya. Okey, boleh? Boleh semua? Okey, terima kasih. Kalau macam tu setakat ni saja. Okey, untuk hari ini. Okey, jangan lupa dah siap hantar tugasan pada saya. Tugasan yang minggu lepas, mana yang belum hantar pun boleh lagi hantar pada saya. Okey, so saya rasa setakat ini saja untuk kelas kita pada pagi ini. Okey, jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.